Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hairul Nizam bin Rosli, pemegang nombor matriks BA23160-777. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian pengenalan di mana kuasa serantau ataupun regional power merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dan juga tumpuan, iaitu sebagai kerangka analisis yang sangat penting bagi mendalami dan memahami dinamik politik dan keselamatan peringkat subglobal. Okey, kuasa serantau ni merujuk kepada negara yang mempunyai keupayaan material, pengaruh politik dan juga berperanan penting dalam kepimpinan yang signifikan terutama dalam lingkungan geografi tertentu. Jadi perbahasan tentang negara yang layak diklasifikasikan sebagai kuasa serantau sering tertumpu dan berpusat kepada negara apa? Negara Brazil, khususnya di rantau Amerika Latin. Jadi ada tiga persoalan yang perlu dijawab. Mari sama-sama kita saksikan. Untuk bahagian ini, saya Muhammad Syafiq binti Nus dengan nombor matriks BA23110454 akan membincangkan tentang kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan status kuasa serantau. Yang pertama ialah keupayaan material. Keupayaan material ini merupakan asas struktural utama kuasa serantau dan meliputi dimensi ekonomi, demografi, geografi dan juga ketenteraan. Dengan negara yang dengan ekonomi yang besar ini berupaya untuk mengawal sebahagian besar perdagangan intraserantau dan juga menjadi pusat pelaburan dan juga pengeluaran serantau. Kekuatan ketenteraan pula ni berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan simbol dominasi strategik. Namun begitu, kelebihan material ini hanya menyediakan keupayaan potensi dan perlu disokong oleh strategi serta dasar yang konsisten untuk diterjemahkan kepada kepimpinan serantau. Yang kedua iaitu keupayaan mempengaruhi negara lain. Kuasa serantau ini memerlukan kebolehan mempengaruhi tindakan dan juga keutamaan dasar negara jiran secara berterusan. Jadi pengaruh ini boleh dicapai melalui insentif ekonomi seperti akses pasaran dan pelaburan, tekanan diplomatik dan rundingan dua hala atau pelbagai hala, serta peranan sebagai pengantara dalam konflik politik dan juga keselamatan. Hubungan ini sering membentuk kebergantungan tidak simetri, di mana negara kecil ini menyesuaikan dasar mereka dengan kepentingan negara dominan untuk mengekalkan hubungan baik. Beralih kepada kriteria ketiga iaitu kepimpinan dalam institusi serantau. Kepimpinan institusi mencerminkan keupayaan negara dominan untuk menggerakkan kerjasama kolektif di peringkat serantau. Jadi negara yang berperanan sebagai agenda setter ini secara lazimnya menentukan keutamaan integrasi ekonomi dan politik serta mempengaruhi reka bentuk institusi dan juga mekanisme membuat keputusan. Misalnya di Amerika Latin, institusi serantau ini sering berfungsi sebagai saluran utama bagi penyelarasan dasar dan juga pengurusan perbezaan kepentingan. Jadi kesetiaan menanggung kos kewangan dan politik kepimpinan menandakan komitmen terhadap kestabilan jangka panjang bagi rantau tersebut. Kriteria keempat iaitu pengiktirafan dan legitimasi serantau. Legitimasi serantau ini merupakan elemen penting yang membezakan antara kuasa serantau daripada dominasi semata-mata. Jadi pengiktirafan oleh negara jiran boleh bersifat antara dua iaitu eksplisif melalui sokongan dalam institusi serantau ataupun implisit iaitu melalui penerimaan kepimpinan dalam isu tertentu. Misalnya di Amerika Latin, pengiktirafan ini sering terhad akibat kebimbangan terhadap hegemoni dan juga pengalaman sejarah ketidakseimbangan kuasa. Jadi kekurangan legitimasi ini telah menghadkan keupayaan negara dominan untuk bertindak sebagai pemimpin serantau yang berkesan. Seterusnya, beralih kepada kriteria kelima iaitu kestabilan politik dan keupayaan domestik. Asas domestik yang stabil membolehkan kesinambungan dasar luar dan komitmen serantau dilaksanakan secara konsisten. Antara faktor domestik utama termasuklah kestabilan institusi politik, prestasi ekonomi yang mampan, serta keupayaan birokrasi dan juga diplomatik. Jadi ketidaktentuan politik dan ekonomi domestik boleh menjejaskan kredibiliti dan keupayaan kepimpinan serantau. Dalam konteks Amerika Latin ini, perubahan kerajaan dan juga krisis ekonomi kerap menjadikan status kuasa serantau ini bersifat berubah-ubah.
dan kriteria terakhir iaitu dimensi ideasi dan normatif. Kuasa serantau turut berfungsi melalui pembentukan idea, norma dan wacana serantau. Jadi kepimpinan normatif ini merangkumi promosi nilai politik seperti demokrasi dan kedaulatan, penyebaran model dan pembangunan yang dianggap sesuai dengan konteks serantau. Jadi dimensi ini telah membolehkan negara dominan mempengaruhi persepsi dan orientasi dasar negara jiran tanpa bergantung sepenuhnya kepada paksaan material. Jadi keberkesanan kepimpinan ideasi bergantung kepada keserasian idea yang dibawa dengan kepentingan dan juga pengalaman negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ashram bin Azmi dan saya akan membentangkan tentang kritika-kritika umum yang sering dikaitkan dengan pengelasan sesebuah serantau bagi negara. Kita akan mula dulu dengan kritika utama iaitu terlalu normatif dan tidak konsisten, bersifat Eurosentrik dan isu pengiktirafan serantau. Kita bermula dengan huraian daripada kritika utama iaitu huraian pertama adalah tiada kriteria universal untuk menentukan kuasa serantau. Bermaksud setiap pihak, setiap negara mempunyai pendapat masing-masing atau kriteria masing-masing untuk menentukan serantau bagi sebuah negara. Huraian kedua pula adalah tiada aplikasi empirikal berbeza mengikut sarjana dan konteks. Maksudnya cara untuk menentukan cara saintifik lah untuk menentukan sebuah rantau ni pun berbeza dari segi dari sebuah sarjana yang lain kepada sarjana yang lain. Dan yang ketiga pula, penilaian cenderung subjektif dan berubah-ubah. Ini bermaksud cara itu boleh berubah ikut masa, dia tidak tetap. Oleh maka itu, inilah kritika pertama. Untuk yang kedua pula, bersifat Eurosentrik, kerangka teori untuk membuat rantau ni kebanyakan lahir pada pengalaman Eropah / Barat. Ini membuatkan kaedah ini tidak terlalu sesuai untuk dunia selatan yang berdepan dengan tidak kesamaan, pembangunan tidak seimbang dan institusi yang lemah. Negara Amerika Latin tidak menepati model Eropah, tetapi tetap masih dibandingkan. Isu yang ketiga, kritika yang ketiga pula, isu pengiktirafan serantau. Status kuasa serantau memerlukan penerimaan negara-negara jiran. Ini boleh mendatangkan kesusahan sebab tidak semua negara akan bersetuju. Sebagai contoh, Argentina dan Mexico sering mempersoalkan kepimpinan Brazil. Penolakan ini melemahkan legitimasi Brazil sebagai sebuah pemimpin. Baiklah, kita akan sambung kepada tiga kritikan yang berbaki tiga. Okey, yang kritikan keempat adalah mengabaikan faktor domestik. Keupayaan huraian dia, keupayaan serantau bergantung kepada kestabilan politik dan konsensus elit. Kritika politik dan ekonomi boleh melemahkan pengaruh serantau. Sebagai contohnya, krisis Brazil pasca 2014 menjejaskan dasar luar dan kepimpinan serantau. Kritikan yang kelima, terikat dengan kuasa besar global. Kuasa serantau ni boleh beroperasi dalam bayang-bayang kuasa besar. Sebagai contoh, di Amerika Latin didominasi oleh Amerika Syarikat yang menyebabkan hadnya autonomi Brazil dan Mexico. Agenda serantau sering dipengaruhi oleh geopolitik luar. Kritikan yang terakhir adalah pendekatan terlalu statik, bermaksud tidak berubah. Terlalu fokus kepada negara dan mengabaikan aktor bukan negara macam NGO dan organisasi antarabangsa. Tidak mencerminkan politik kontemporari yang lebih kompleks kepada negara. Itu sahaja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian ini, saya Muhammad Khairul Nizam bin Juman akan menerangkan analisis Brazil sebagai kuasa serantau melalui tiga aspek,
yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan juga diplomasi. Untuk dimensi politik, Brazil memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan dan pengukuhan institusi serantau seperti Mercosur dan juga UNASUR. Ia bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan lagi integrasi ekonomi dan politik di rantau ini. Dan sebenarnya Brazil berusaha mempromosikan kerjasama politik, penyelarasan dasar dan juga penyelesaian isu serantau secara kolektif. Namun begitu, kepimpinan politik Brazil tidak sentiasa konsisten. Antaranya ialah perubahan kerajaan, perbezaan ideologi, dan krisis politik domestik yang menjadi antara cabaran dalam dimensi politik mereka. Kita beralih pula pada dimensi ekonomi. Ekonomi Brazil merupakan ekonomi yang terbesar di rantau ini dari segi keluaran dalam negara kasar, KDNK. Ia memiliki pasaran domestik yang luas, tenaga kerja yang besar, serta sumber asli yang melimpah seperti biji besi, petroleum, dan hasil pertanian. Ekonomi ini membolehkan Brazil memainkan peranan yang dominan dalam membentuk lagi agenda perdagangan dan kerjasama ekonomi serantau, khususnya melalui Mercosur. Melalui Mercosur ini, Brazil berupaya mempengaruhi dasar tarif, aliran perdagangan intra-serantau, serta rundingan perdagangan dengan pihak luar, yang sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat ekonomi rantau tersebut. Ketidaksamaan sosial yang tinggi, jurang pendapatan antara wilayah serta kebergantungan yang besar kepada ekspor komoditi menjadi cabaran yang besar buat Brazil, khususnya dalam ekonomi. Kita lihat pula dari segi diplomasi. Brazil menunjukkan keupayaan yang signifikan untuk meluaskan lagi pengaruhnya bukan saja di peringkat serantau malah ke peringkat global. Penglibatan aktif Brazil dalam forum antarabangsa seperti BRICS, G20, serta penyertaan dalam pengaman PBB. Melalui platform ini, Brazil berusaha memperjuangkan lagi kepentingan negara-negara membangun dan memposisikan dirinya sebagai jambatan antara Global South dan kuasa-kuasa utama di dunia. Di peringkat serantau pula, diplomasi Brazil sering menekankan prinsip kerjasama selatan-selatan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan penolakan terhadap campur tangan luar dalam urusan domestik negara-negara Amerika Latin. Kritikan sering menyatakan bahwa Brazil lebih menumpukan kepada usaha mendapatkan pengiktirafan global seperti sokongan terhadap kerusi tetap Majelis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan itu menjadi antara cabaran Brazil dalam diplomasi ini. Baiklah, seterusnya saya akan menyentuh mengenai perbandingan peranan serantau Brazil dan Malaysia. Untuk Brazil diketahui sebagai salah satu negara Amerika Latin yang besar. Ia merupakan terbesar dari segi wilayah, populasi, dan ekonomi. Brazil juga bertindak sebagai kuasa dominan serantau yang memberikan peranan utama dalam integrasi ekonomi serantau. Namun, Brazil mengamalkan gaya kepimpinan tidak konsisten, iaitu bergantung kepada politik domestik. Kadang-kadang Brazil juga dilihat sebagai hegemon oleh negara-negara jiran. Manakala untuk Malaysia merupakan antara salah satu kuasa serantau berskala sederhana. Ia telah beroperasi dalam kerangka konsensus ASEAN dan berpengaruh melalui diplomasi dan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Malaysia tidak mendominasi, tetapi dipercayai dan stabil. Malaysia merupakan antara salah satu negara yang berperanan sebagai pemudah cara serantau yang mengetuai segala isu-isu yang berlaku di Asia Tenggara. Iaitu ia merupakan salah satu perbandingan di antara Malaysia dan Brazil. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, secara keseluruhannya, pembentangan ini menggambarkan bahawa konsep serantau merupakan tulang terhadap analisis yang berguna, namun ia perlu digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin secara kritis. Kriteria seperti keupayaan material, pengaruh politik, legitimasi serantau, serta
peranan diplomatik sangat memainkan peranan penting dalam hal ini. Penyelidikan terhadap kes Brazil lazimnya yang dilaksanakan menunjukkan bahwa negara tersebut secara amnya memenuhi kriteria sebagai kuasa serantau di Amerika Latin, khususnya dari segi ekonomi dan juga diplomasi. Jadi perbandingan yang boleh dilihat terhadap negara Malaysia pula memberi penekanan bahawa kepimpinan serantau dapat dizahirkan melalui apa? Melalui pendekatan normatif dan juga institusi walaupun dengan kapasiti material yang agak terbatas. Itu saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum.